A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua sidang pendengar dan alhamdulillah kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam siri kita yang ke-6, Kelantan Berhikayat, yang dibawakan khusus kepada tuan-tuan semua oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Program Kelantan Berhikayat ini ialah satu program yang bertujuan untuk mendedahkan kepada masyarakat tentang sejarah negeri Kelantan. Dan kita sekarang ni sedang memperkatakan perbahasan-perbahasan berkenaan dengan Kelantan tua ataupun Kelantan pada zaman purbanya. Bukan zaman purba dengan maksud zaman orang purba, tetapi Kelantan tua, kerajaan-kerajaan yang wujud di Kelantan pada satu masa dahulu. Dalam 5 siri perbincangan kita sebelum daripada ini, kita telah memberi fokus kepada satu fakta sejarah yang telah mungkin terabai dan tidak banyak diperkatakan orang, ialah bahawa di alam Melayu ini telah wujud satu kerajaan atau empire yang besar yang dikenali sebagai Yawadwipa. Perbincangan tentang kewujudannya, lokasinya telah kita perbahaskan, dan dalam sesi kita terakhir lepas, kita telah melihat bahawa berdasarkan hujah-hujah yang diberikan dan dibawakan oleh Ustaz Nakula kepada kita, mengatakan bahawa tempat yang paling munasabah untuk kita mengatakan lokasi bagi Yawadwipa itu ialah di satu kawasan terletak di pantai timur Semenanjung, dan berkemungkinan besar ialah di Kelantan. Dan apabila pengembara Cina yang mencatatkan bahawa Shepo ataupun Yawadwipa itu terletak di Holotan, maka dia menjadi satu fakta baru yang menjelaskan kepada kita bahawa pantai timur itu mungkin besar kemungkinan ialah Kelantan. Baik, untuk perbincangan seterusnya pada sesi malam ini, insya-Allah kita akan perkatakan apakah sebenarnya kerajaan-kerajaan yang wujud di Kelantan pada zaman Yawadwipa itu. Dalam perbahasan kita lepas, kita katakan Yawadwipa itu wujud daripada abad yang pertama Masihi sehingga abad yang ke-10, lebih kurang 1000 tahun. Dan sebenarnya sepanjang zaman Yawadwipa itu, apakah kerajaan-kerajaan yang muncul dan wujud di Kelantan? Inilah perkara yang akan kita perbincangkan malam ini, dan kita masih merujuk kepada perbincangan yang dibawa oleh Ustaz Abdullah bin Muhammad ataupun Ustaz Nakula dalam melihat kerajaan-kerajaan yang wujud di Kelantan pada zaman Kelantan tua itu. Baik, saya akan bacakan data-data yang dikemukakan oleh Ustaz Abdullah Nakula untuk menjadi perbandingan kepada kita. Kelantan tua adalah sebuah kerajaan yang paling sering bertukar nama dalam Asia Tenggara sepanjang pengetahuan penulis ini. Jadi kata dia, di Kelantan ini adalah sebuah negeri yang sering bertukar nama. Lokasinya sama tetapi kerajaannya bertukar nama. Sebab itulah sejarahnya amat membingungkan pengkaji-pengkaji. Kerana pertukaran nama itulah menyebabkan kita sukar sekali untuk mencerap di manakah sebenarnya kedudukan. Adakah negara yang sama ataupun berlainan. Kata dia, sejak sebelum abad yang pertama, artinya sebelum Masihi, dinamakan Kelantan ini sebagai Medang Gana ataupun Nusa Medang ataupun Medang sahaja. Dalam perbincangan lepas kita ada membacakan satu daripada catatan
yang dikemukakan oleh Stanford Raffles, The History of Java. Dia mengemukakan bahawa dalam riwayat tradisi di Jawa, mungkin sebagai riwayat tradisi Nusantara ini, mengatakan pada satu masa dahulu telah datang seorang raja daripada India, Sang Aji, dan mendapati tempat yang dikenali sebagai Nusa Medang itu ialah kawasan yang didiami oleh raksasa-raksasa, dan penduduknya memakan sejenis makanan yang dikenali sebagai Java, bijirin Java itu. Lalu mereka, Sang Aji itu menamakan kawasan ini sebagai Java ataupun Java Dwipa. Jadi di sini perkataan Medang ataupun Medang Gana ataupun Nusa Medang dirujuk oleh Ustaz Nakula sebagai nama asal Kelantan sebelum daripada tahun Masihi. Sejak separuh kedua daripada abad yang pertama, iaitu sekitar 50 tahun, tahun yang ke-50, kawasan-kawasan Segenting dan Semenanjung diberi satu nama yang umum, iaitu Jawa Dwipa, yang berarti Pulau Jawa. Mana daripada Segenting Kera ke kawasan selatan disebut Jawa Dwipa ataupun Pulau Jawa. Semua kawasan ini dinamakan Pulau Jawa ataupun kawasan Jawa, yang diartikan juga sebagai Tanah Jawa. Jadi Tanah Jawa tu bukan Pulau Jawa yang sekarang, tetapi seluruh kawasan Nusantara bermula daripada Segenting, Segenting Kera ataupun Semenanjung ke selatan dinamakan Tanah Jawa. Meskipun dalam kalangan orang-orang asing, mereka masih menggelarnya dengan nama lama. Orang asing tu kenali tempat Semenanjung, kawasan Semenanjung dan Nusantara ini sebagai Swarna Bumi ataupun Bumi Emas dalam sebutan India, ataupun Chersonesos dalam bahasa Yunani, Semenanjung Emas. Itu nama yang disebut kepada bumi Nusantara ini, khususnya kawasan daripada Segenting Kera ke selatan disebut dengan nama Swarna Bumi ataupun Bumi Emas, ataupun Chersonesos ataupun Semenanjung Emas, disebut sebagai Semenanjung Emas. Jadi katanya Medang Gana itulah sebuah negara yang terletak dalam kawasan Jawa Dwipa. Jadi Jawa Dwipa itu satu kawasan besar di Nusantara. Salah satu negara yang wujud dalam kawasan Jawa Dwipa itu ialah Medang Gana. Itulah nama Kelantan yang asal. Jadi bila pencatat-pencatat Cina yang mempunyai hubungan perdagangan dengan Nusantara pada awal abad Masihi ataupun sebelum Masihi, mereka mencatatkan satu negara dengan sebutan Mofan ataupun Wovan. Itu kata Ustaz Nakula ialah jelas menunjukkan bahawa ia adalah Medang. Mofan ataupun Medang, dalam sebutan Cina Mofan ataupun Wovan, itu ialah Medang. Medang Gana itu, negara Medang Gana. Kemudian catatan Cina itu mencatatkan bahawa negara Medang Gana yang wujud sebelum abad pertama Masihi, di negara itulah datangnya kaum Dia, iaitu pengasas negara Funan. Kita bincang sebelum awal kan, Funan dalam bahasa Cina itu, dalam bahasa Melayu sebutnya gunung, negara gunung kan. Dalam bahasa kita sebut negara gunung, tapi Cina menyebutnya Funan. Funan itu maknanya gunung. Jadi rajanya bernama Kaum Dia, ialah seorang raja yang berasal daripada Medang. Daripada Medang, kemudian dia pergi ke Champa, menubuhkan negara yang dipanggil Funan. Kemudian dalam separuh kedua dari abad yang kedua, separuh kedua daripada abad kedua, maknanya selepas 50 tahun abad yang kedua, ataupun kita katakan selepas tahun 150 Masihi, negara Medang Gana diubah kepada satu nama baru yang disebut sebagai Kunjara Kunja. Ini nama baru bagi Kelantan pada separuh kedua abad yang kedua. Separuh kedua abad kedua ni mana tahun 150 Masihi lebih kurang. Abad pertama
Masuk abad kedua, separuh abad kedua, sekitar tahun 150 Masihi, nama Medanggana telah bertukar kepada nama baru Kunjara Kunja. Itu nama barunya. Apa maknanya Kunjara Kunja? Yang bermaksud cerang gajah ataupun gajah cerang, ataupun cerang besar, ataupun disebut juga sebagai penghijauan besar. Cerang tu biasa menuju satu kawasan hijau kan. Cerang tu kawasan hijau, dipenuhi tumbuh-tumbuhan hijau. Kunjara Kunja itu maknanya satu kawasan penghijauan yang besar, kawasan hijau yang luas. Satu kawasan yang penuh dengan hutan yang hijau dan luas. Dinamakan dia Kunjara Kunja. Di dalam riwayat tradisi, Kunjara Kunja ini disebut sebagai selebar daun. Selebar daun. Maknanya kawasan itu dipenuhi oleh daun-daun. Seumpama kita duduk di atas selai daun. Kan? Kerana sebab itu semua dipenuhi oleh daun-daun. Itu dalam riwayat tradisi Kelantan disebut sebagai selebar daun. Dalam catatan Cina, negeri Kunjara Kunja ini disebut sebagai Chutukun. Chutukun ataupun Tukun ataupun Tuya. Ini beberapa sebutan Cina yang merujuk kepada negara Kunjara Kunja sebagai sebuah negara baru yang mengambil alih Medanggana yang lokasinya terletak di Kelantan sekarang ini. Berdasarkan catatan Cina, dinyatakan bahawa salah satu daripada negara-negara yang ditakluk oleh Fan Shihman. Fan Shihman ni ialah seorang raja gunung. Kan tadi kan asalnya daripada Medanggana, itu melahirkan raja yang bernama Kaundia. Kemudian Kaundia pergi ke Champa, Indochina, menubuhkan kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Funan ataupun dalam bahasa Melayunya gunung. Jadi pada zaman pada abad yang kedua ini, ketika Kelantan dikenali sebagai Kunjara Kunja, Kelantan telah diserang oleh seorang raja Funan bernama Wan Sri Mara, ataupun dalam bahasa Cina disebut sebagai Fan Shihman. Itu sebutan Cinanya. Tapi dalam sebutan Melayu disebut Wan Sri Mara. Dan serangan ini berlaku pada awal abad yang ketiga, iaitu pada bahagian yang pertama daripada tahun 200, sekitar tahun 200, awal tahun 200 Masihi. Dan pencatat Cina menyebutkan bahawa Kunjara Kunja ini adalah sebuah negara yang terletak pada bahagian barat Funan. Cuba kita perhatikan tuan-tuan. Bahagian barat Funan tu di mana? Funan tu terletak di kawasan Kemboja dan juga Vietnam Selatan hari ini. Di selatan Vietnam. Di barat kepada Funan itu ialah satu kawasan yang boleh kita katakan bersama dengan Thailand dan juga Semenanjung. Jadi itu barat. Dan dia menggambarkan juga dia di barat Funan tetapi berada di seberang Shanghai. Seberang Shanghai. Shanghai itu artinya sebuah laut besar. Jadi di Funan ada satu laut besar. Di seberang laut besar itu di sebelah barat. Laut besar itu ialah Teluk Siam lah sekarang. Jadi itu gambaran kenapa kita katakan sebagai Kunjara Kunja sebagai satu kota dalam kawasan Yawadipap itu, pusat pemerintahnya terletak di pantai timur Semenanjung. Kan? Kerana digambarkan oleh catatan Cina bahawa dia terletak di sebelah barat negeri ataupun Funan dan di selatan atau bahagian seberang Shanghai. Shanghai itu maknanya laut besar di selatan itu. Maka memang kalau kita perhatikan, kita ukurkan kedudukan itu, di seberang laut besar, di sebelah barat, ia adalah pantai timur Semenanjung, tanah Melayu. Kemudian selepas zaman itu, pada akhir abad yang keempat Masihi, itu sekitar tahun 369 Masihi, bila seorang raja Kunjara Kunja bernama Kusuma Citra Raja
telah memberontak terhadap Empayar Gunung. Tadi kita sebut negerinya diserang oleh negara gunung. Kemudian artinya dia menjadi jajahan kepada Funan. Kemudian pada tahun 369 Masihi, Raja Kusuma Citra Raja, iaitu Raja Kunjara Kunja ini, telah memberontak terhadap kerajaan gunung yang berpusat di Kemboja sekarang. Selepas dia memberontak, baginda telah mengubah nama negaranya daripada nama Kunjara Kunja kepada satu nama baru disebut sebagai Kala Tanah. Kala Tanah. Kala Tanah artinya tanah raksasa. Kala tu raksasa, Kala Tanah. Tanah raksasa. Jadi nama yang ketiga di sini yang kita boleh kenal pasti, Kelantan selepas tahun 369 ataupun di hujung abad yang keempat, Kelantan telah diberikan nama baru sebagai Kala Tanah. Kala Tanah. Kala Tanah ataupun Kala Tanah itu diterjemahkan sebagai tanah raksasa. Bukan didiami oleh raksasa, tetapi menggambarkan sikap keras, tegas, melawan yang ada pada penduduk negeri tersebut ketika mereka sedang berhadapan dengan tekanan dan serangan dan juga penjajahan orang-orang Funan. Maka sikap melawan itulah menggambarkan ni tanah raksasa, disebut sebagai Kala Tanah. Maka sebab itulah pada satu masa Kelantan tu selalu disebut sebagai tanah kala. Dalam kita kata dalam bentuk nahu ataupun tata bahasa kita, tanah kala, tanah raksasa, ataupun disebut dalam sebutan lama itu Kala Tanah. Kala Tanah dengan maksud yang sama. Kita lihat buku yang tulis oleh saudara Nuraidil ni misalnya disebut sini kan, Tanah Kala, Sejarah Negeri Kelantan. Tanah Kala itulah nama yang boleh kita katakan nama yang ketiga bagi Kelantan dengan sebutan Kala Tanah. Dan ibu kota kepada Kala Tanah itulah yang dinamakan sebagai Yavakoti. Kita dalam perbincangan sebelum ini ada catatan yang disebut oleh catatan India mengatakan bahawa di satu kawasan di sebelah Nusantara ini, satu kota yang punya istananya dipagari oleh emas, di gerbang-gerbangnya dibuat daripada emas. Kota itu ialah Yavakoti. Jadi disebutkan bahawa ibu negeri bagi Kala Tanah ini ialah Yavakoti yang telah wujud sejak abad pertama, terletak di hilir Kelantan sekarang, kira-kira 3 batu di barat Bukit Panau. 3 batu daripada barat Bukit Panau di hilir Kelantan. Mungkin sekarang ini dalam kawasan Pasir Mas ataupun mungkin di kawasan Tanah Merah, dikenali sebagai Yavakoti yang bermaksud titik Jawa. Kenapa disebut titik Jawa? Kerana sebenarnya titik Jawa itu menggambarkan satu kebudayaan baru yang muncul, itu kebudayaan Jawa. Kemudian daripada titik itulah kebudayaan itu berkembang membentuk kawasan yang disebut sebagai Yawadwipa, dan juga berkembang dari kebudayaan-kebudayaan lain. Berkembang bermula daripada titik Yawa atau Yavakoti itu, kemudian membentuk satu pengaruh yang besar ke atas semua pulau-pulau yang kita sebut sebagai Pulau Melayu ataupun Pulau Jawa. Sebutan lama tu Pulau Jawa, Kepulauan Jawa, ataupun yang disebut sebagai Nusantara. Jadi pelebaran pengaruh ini sebenarnya berlaku dalam 2 bentuk. Yang pertama, penyebaran kebudayaan Jawa. Yang kedua ialah perluasan pengaruh politik tanah Jawa. Menurut tradisi, kota Yavakoti dan Bukit Panau pada masa itu masih terletak di kawasan pantai, di hilir Kelantan dan kawasan pantai. Jadi kita boleh bayangkan begini. Satu masa dahulu, pantai Kelantan itu ialah berada sekitar 3 batu ataupun 4 atau 5 kilometer daripada Bukit Panau sekarang. Kemudian oleh kerana sungai Kelantan yang berubah dengan deltanya,
yang berkembang kerana faktor banjir dan seumpamanya, maka kawasan daratan itu telah meluas sehingga ke kawasan Tumpak sekarang. Dan kawasan itu memang kita tahu, kawasan Tumpak dan sebahagian kota itulah kawasan-kawasan terbentuk daripada delta ataupun terbentuk daripada muara sungai Kelantan. Jadi di sini kita dapati bahawa delta Kelantan sekarang belum tumbuh lagi. Tidak ada lagi delta Kelantan itu, dan ia dapat dibuktikan dari segi geomorfologi. Geomorfologi dari segi bunyi sebutan yang berdasarkan kawasan geografi itu. Jadi kira-kira 2 tahun selepas daripada negara baru ini dikenali sebagai Kalatana, Raja Kusuma Citra Raja ataupun disebut juga sebagai Jaya Purusha telah memimpin rakyatnya, angkatan lautnya menyerang Wiyadapura. Wiyadapura inilah ibu negara ataupun kota bagi negara gunung. 2 tahun selepas ditukar nama, dia pun serang negara gunung. Jadi serangan itu berlaku sekitar akhir abad yang keempat. 2 tahun selepas menukar nama tadi, kita sebutkan bahawa sekitar tahun 369 berlaku pertukaran nama. Kemudian 2 tahun kemudian, bukan 371 Masihi, Raja Citra Raja ini ataupun Kusuma Citra Raja telah membawa pasukan tenteranya menyerang negeri Funan, sehingga akhirnya berjaya membunuh Maharaja Canadan. Maharaja Canadan inilah Raja Funan ketika itu, dan dapat meruntuhkan Empayar Gunung dan kemudian menggantikan pada tempatnya dengan Empayar Kelantan. Artinya selepas dibunuh raja itu, dikuasai wilayah-wilayah, menjadikan wilayah Empayar Gunung itu menjadi wilayah kepada Empayar Kalatana. Kemudian sekitar tahun 379 Masihi, iaitu lebih kurang 8 tahun kemudian, Maharaja Gunung yang baru yang bernama Kaundiya. Kita ingat hari itu pengasasnya nama Kaundiya, yang ni pun nama Kaundiya juga kan. Dua Kaundiya yang berlainan. Kaundiya dua lah kita katakan. Kaundiya kedua telah mengambil kembali seluruh empayanya yang hilang di daratan, kemudian menyerang Jawadwipa bahagian semenanjung dan menundukkan Maharaja Juru Mataraja. Lebih kurang 8 tahun kemudian, ketika Yavakoti ataupun Kalatana ini dipimpin atau diperintah oleh seorang raja yang bernama Juru Mataraja, Maharaja Juru Mataraja. Keturunan daripada Maharaja Gunung telah bangkit, kemudian merampas dan menguasai semula tanah-tanah ataupun wilayah mereka di Tanah Besar. Tanah Besar itu maknanya Indochina. Kemudian selepas itu mereka pun menyerang Yawadwipa di bahagian semenanjung untuk dan menguasai Maharaja Juru Mataraja. 20 tahun kemudian, itu sekitar tahun 401 Masihi, negara Kalatana memberontak pula. Sebenarnya semenjak daripada tahun 369 sampai pertengahan abad yang kelima, kita akan dapati bahawa sejarah Kelantan ketika itu pada apa pun nama dia ialah diwarnai oleh perperangan di antara empire yang besar di Vietnam ataupun di Indochina, sama ada Champa, sama ada Funan, sama ada Khmer. Mereka menyerang Kelantan dan berlaku serangan-serangan balas. Itulah gambaran yang kita boleh lihat dalam tempoh sekitar 200 tahun semenjak daripada Kalatana itu bergelar dengan nama Kalatana. Jadi ketika tahun 401 Masihi, negara Kalatana pula memberontak. Tadi dia memberontak, merampas kerajaan, kemudian Funan menyerang balik. Kemudian 20 tahun kemudian, Maharaja Juru Mataraja atau dikenal sebagai Raja Karuna telah membawa tenteranya menyerang pula kota gunung di Kemboja.
dan meruntuhkan empayar gunung. Runtuhan atau ini baginda menggantikan dengan empayarnya. Jadi setiap kali berlaku serangan, kalau dia berjaya menguasai, artinya seluruh wilayah itu akan bertukar menjadi empayar Kalatana. Empayar Kalatana ini tidak panjang usianya. Selepas dia menguasai tahun 401, tidak panjang. Kenapa? Selepas gunung hancur, tiba-tiba di Kemboja itu bangkit satu kerajaan baru. Di kawasan Indochina tu, Funan berada di sebelah kawasan yang lebih ke arah pantai. Kemudian ke kawasan yang lebih ke barat, itu ada satu kawasan baru. Muncul sebuah kerajaan baru, iaitu Champa. Champa itu juga kerajaan Melayu. Champa itu kerajaan kecil yang bersatu Funan. Bila Funan runtuh, Funan dikuasai oleh Kalatana. Champa yang muncul lebih awal sebelum kerutan Funan itu telah bangkit menjadi kerajaan besar. Kemudian Champa menyerang Kalatana. Ketika inilah disebut dalam riwayat-riwayat tradisi Kelantan bahawa Champa itu dikenali sebagai Campakasari. Kita ini sebut Cempakasari. Cempakasari itu kan, Empayar Cempakasari itu sebenarnya satu nama dari tradisi merujuk kepada Champa. Kita biasa dengar di Kelantan sebutan-sebutan Campakasari, Kembayak Negara kan. Itu ialah nama-nama lama bagi negara-negara di sebelah Champa itu. Tidak lama selepas merebut wilayah Annam dan Tonking. Annam ni maknanya Vietnam Utara. Tonking pun wilayah Vietnam Utara juga. Di sebelah yang lebih utara ke arah China disebut Tonking. Kemudian yang bawah sikit disebut Annam. Telah berjaya merampas wilayah-wilayah. Champa telah mengambil wilayah Tonking dan juga Annam daripada orang Cina. Kemudian Wan Badra, iaitu raja bagi Champa ketika itu, bercadang untuk menguasai seluruh kawasan Nusantara, kawasan Jawa ini bagi disatukan di dalam sebuah kerajaan yang besar. Maka kerana itulah baginda telah menyerang Empayar Kalatana di daratan, termasuk negara gunung dan lain-lain. Jadi ketika itu berlaku serangan. Sekarang ini yang menyerang ini bukan Funan, tapi Funan telah dikuasai oleh Kelantan. Mereka pun menyerang. Yang menyerang ini adalah Champa. Raja Wan Badra ni adalah Raja Champa ataupun Badar Warman. Telah menyerang gunung dan juga menyerang Semenanjung, menguasai Kelantan. Kemudian mereka menyerang Yawadwipa ataupun Semenanjung kira-kira tahun 412. Selepas dia menguasai Tonking dan Annam, tahun 412 barulah berlaku serangan ke atas Semenanjung dan berhasil untuk menawan Kalatana. Akhirnya Kelantan pun jatuh ke tangan Champa pada tahun 412 Masihi. Di mana dalam pertempuran ini Maharaja Mataraja, Jura Mataraja telah gugur. Jura Mataraja ni Raja Kalatana ketika itu telah gugur, tewas dalam perang itu dan negerinya jatuh ke tangan Champa. Jadi sini tuan-tuan kita dapat lihat daripada sebuah kerajaan yang dikenali sebagai Medang Gunung, daripada Medang atau Mofan dalam sebelah Cina itu lahir rajanya yang terkenal tersebut dalam perbincangan sebelum ini, iaitu Kirpawarman ataupun Wampa. Adinda kepada Kirpawarman ini Raja Kaundiya atau Wan Kaundiya Warman itu telah pergi ke Funan ataupun ke gunung mendirikan sebuah kerajaan sebagai Funan dalam bahasa Cina ataupun gunung dalam sebutan riwayat tradisi Melayu Kelantan, gunung. Kemudian selepas berapa ratus tahun, oleh kerana dua kerajaan yang berasingan ini, kita dapati berlaku saling serang menyerang. Ada satu masa Kelantan menguasai Funan, ada masa lain Funan menguasai Kelantan, bahkan bergile-gile. Kemudian masuk pada abad yang kelima, Kelantan ataupun Kalatana, yang kita dikenal Kalatana, telah diserang pula oleh Champa, sebuah kerajaan Melayu yang lain yang juga berpusat di Indochina. Dan selepas mereka menyerang,
Semenanjung pada tahun 412 menawan Kalatana dan berhasil membunuh rajanya Jura Mataraja. Kemudian Wan Badra telah menguasai seluruh kawasan Yawadwipa, iaitu daripada Segenteng Kera ke selatan Semenanjung, termasuklah pulau-pulau sehingga ke Pulau Irian. Jadi seluruh kawasan Nusantara ni telah berjaya dikuasai oleh Wan Badra. Gitulah gambaran yang dibuat, di mana dalam masa zaman Raja Wan Badra ini sedang menghimpunkan tenteranya yang besar di Takula. Takula ni ialah sebuah kawasan di kawasan Satun sekarang. Disebut Takula pada masa itu, ataupun mungkin berhampiran dengan Perlis, di utara kawasan Perlis, untuk menyerbu ke Sumatera, berhimpun di kawasan utara Perlis ataupun di mungkin Satun ataupun mungkin juga Perlis. Daripada situ mereka telah mempersiapkan tentera untuk menyerang Sumatera Utara dan pulau-pulau lain. Ketika Wan Badra ni sedang bersiap untuk menyerang kawasan pulau-pulau ini bagi menguasai, meluaskan wilayah dia, wakil ataupun gubernur kepada Champa di Yawadwipa. Jadi wilayah Kelantan yang telah dikuasai oleh mereka itu, mereka lantik gubernur bernama Hyang Maya. Hyang Maya ialah gubernur Champa di Yawadwipa ataupun kawasan Semenanjung lah. Dan pusat pemerintahan gubernur Hyang Maya ini ialah di Kalatana ataupun di Kelantan. Dan sebagai wakil, sebenarnya dia bertanggungjawab untuk memastikan kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung ni memberi sokongan ataupun mendukung kerajaan pusat yang terletak di Champa. Sedangkan ketika itu Wan Badra sedang sibuk untuk menyerang dan meluaskan jahannya di kawasan kepulauan. Ketika itulah berlaku usaha-usaha merampas kuasa terhadap kerajaan yang berada di Champa. Dan dikatakan bahawa Hyang Maya ni ialah salah seorang daripada orang yang mempunyai rancangan untuk merampas kuasa itu. Kerana itu Gubernur Hyang Mayang ni merasakan bahawa tentera yang dia ada belum cukup kuat untuk membolehkan dia menyerang Champa dan menguasai Champa. Maka di situlah Hyang Mayang cuba mengambil langkah-langkah politik, iaitu dengan cara dia mendapatkan sokongan daripada negeri-negeri yang ataupun kerajaan-kerajaan negara-negara yang wujud di Semenanjung untuk mendukung gerakan pemberontakan yang dibuat oleh Hyang Maya ke atas Raja Badra, Wan Badra ini kan, Raja Wan Badra. Maka dalam pendekatan ini, Raja Kelantan ketika ini bernama Badreswaraja. Badreswaraja ini adalah Raja Kalantana yang baru selepas kematian Jura Mataraja. Maka ketika itu sekitar tahun 418 Masihi, Raja Badreswaraja ini telah diarahkan oleh Hyang Maya supaya menyerang Champa. Dan sejak itu negara Kalantana mula bangkit secara beransur-ansur di bawah kepimpinan raja baru ini, Badreswaraja. Dan ketika inilah sebenarnya dalam sistem Empire Champa ini, apa yang dibentuk oleh Wan Badra ialah sebuah sistem, kita katakan hari ini mungkin persekutuan ataupun kerajaan 4 tingkat. 4 layer, ada 4 tingkat. 4 tingkat bagaimana? Yang pertama, kalau kita lihat di kawasan contohnya di Semenanjung, ada kerajaan-kerajaan kecil-kecil. Maka semua kerajaan kecil-kecil yang ada di Semenanjung ini, mereka bernaung di bawah Kalatana tadi. Kerana Kalatana itu ada gubernur
daripada Champa yang bernama Hyang Maya. Jadi semua kerajaan yang kecil-kecil yang ada di Semenanjung, mereka akan membayar ufti ataupun cukai kepada Kalatana. Kemudian Kalatana menjadi sebagai kerajaan pada layer yang kedua, dia akan membayar ufti kepada Funan yang berada di pada level yang ketiga. Kemudian Funan akan bayar ufti kepada Champa sebagai kerajaan pusat ataupun penguasa ke atas semua negeri-negeri ini. Itu dari segi bentuk-bentuk kerajaan yang wujud pada masa itu, di mana kerajaan dalam sistem kerajaan Champa itu ada empat layer ataupun 4 tingkat. Yang paling tinggi itu Champa sebagai kerajaan empire-nya, ketuanya. Kemudian pada level yang kedua ialah gunung ataupun Funan. Kemudian level yang ketiga ialah Kalantana sebagai wakil ataupun gubernur untuk wilayah di Semenanjung kalau untuk kita ni. Kemudian di level yang keempat ialah kerajaan-kerajaan kecil yang wujud di seluruh ni sebagai kerajaan yang bernaung di bawah kerajaan Champa. Kemudian apabila Hyang Maya sebagai gubernur Champa mengadakan hubungan dengan Bhadreswaraja untuk mendapatkan tentera bagi membuat pemberontakan, Raja Kelantan telah mengambil kesempatan di sini untuk mengumumkan syarat bagi menjamin sambutan daripada negeri-negeri yang berada di bawah Kalantana ini untuk memberikan dukungan kepada gerakan yang dibuat oleh Hyang Maya. Apakah syaratnya? Syaratnya ialah Kalantana mesti diberikan status sebagai wilayah istimewa. Wilayah istimewa ataupun Swatantra Pradesa. Swatantra Pradesa itu maknanya wilayah istimewa. Jadi satu wilayah istimewa yang tidak sama dengan level-level negeri yang sebelum ini pada level kedua. Sebaliknya, dia akan naik kepada level yang mungkin setara dengan gunung pada level yang kedua. Dia daripada level yang kedua daripada bawah kepada level yang ketiga. Level ketiga lah daripada bawah kan. Gunung. Jadi di situ Kalatana tidak perlu lagi membayar ufti kepada gunung, sebaliknya terus kepada pusat. Jadi dalam percaturan politik ini, Raja Kelantan, Raja Bhadreswaraja telah mengambil kesempatan untuk meningkatkan status Kelantan atau Kalatana itu daripada pembayar ufti kepada gunung kepada satu negeri yang sama level dengan gunung, membayar ufti terus kepada Champa. Kemudian Hyang Maya telah membuat sedikit pindaan terhadap Kalantana untuk menjadi wilayah istimewa dengan mewujudkan satu wilayah istimewa yang mempunyai 4 buah negeri. Bukan 4 buah negeri yang diberi status wilayah istimewa. Apakah negerinya? Yang pertama, Kalatana, iaitu Kelantan sekarang. Yang kedua, Tanah-Tanah, iaitu Terengganu sekarang. Gangga Negara, iaitu Perak. Dan yang keempat ialah Kuli. Kuli ni ialah Pahang. Disebut sebagai Pahang. Kan? Jadi, 4 buah negeri ini diberi status sebagai wilayah istimewa. Adapun 2 buah negeri lagi, iaitu Langkasuka, Petani sekarang ini, Patani. Dan juga Kataha, iaitu Kedah. Dan juga mungkin masuk kawasan Perlis sekarang, Kedah. Itu tidak diberikan wilayah istimewa. Apa sebabnya? Itu tak dapat kita pastikan, tapi mungkin kerana kedudukan Patani dan juga Langkasuka dan juga Kataha itu sebagai sebuah pelabuhan yang besar pada satu masa dulu, mungkin menjadi ancaman kepada Champa yang lebih besar. Jadi dia tak diberikan status itu. Sedangkan 4 buah negeri iaitu Kalatana, Tanah-Tanah, Gangga Negara dan Kuli diberikan status sebagai wilayah istimewa yang akan membayar ufti terus kepada Champa. Jadi dengan wilayah istimewa itu, cadangan itu telah diterima oleh Bhadreswaraja. Kemudian baginda telah bertindak. Ini tindakan politik Bhadreswaraja. 4 buah negeri
yang hari ini kita sebut Perak, Kelantan, Terengganu dan Pahang, ataupun dulunya Gangga Negara, Kalatana, Tanah-Tanah dan juga Koli, digabungkan pula oleh Badai Suaraja. Badai Suaraja ini untuk menjadi sebuah negeri yang bernaung di bawah Kalatana. Untuk apa? Supaya mereka menjadi sebuah negeri yang besar, tentera yang ramai, dan mereka boleh mengadakan tindakan-tindakan politik yang lebih berkesan. Maka di sini dengan pencantuman 4 buah negara menjadikan dia sebagai Kalatana atau tanah raksasa, Badai Suaraja dan juga Hayam Maya telah memimpin satu akad tentera menyerang ibu kota Champa, iaitu Champapura. Champapura, pura ni dalam bahasa Sanskrit maknanya kota. Champapura diserang oleh gabungan tentera Yang Maya sebagai gubernur Champa sendiri, dan juga Raja Kalatana, itu raja yang menguasai 4 buah negeri untuk menyerang Champapura. Jadi di sinilah nampaknya kurniaan taraf yang diberikan oleh Yang Maya kepada Kelantan telah dimanfaatkan untuk memperkukuhkan politik Kelantan. Tetapi ternyata hal ini sebenarnya tidak mendapat restu daripada Raja Champa. Kerana gabungan 4 buah negeri itu sebenarnya itu permainan politik Yang Maya untuk membolehkan dia merampas kuasa terhadap Champa, dan hal itu disedari oleh Raja Raja Champa, dan mereka tidak mengiktiraf hal tersebut. Dan juga dia tidak disetujui oleh Raja Gunung, iaitu Wan Sresta. Oleh kerana dulu Kelantan itu berada di bawah gunung, sepatutnya Yang Maya itu mendapat persetujuan daripada Raja Gunung selain daripada persetujuan daripada Raja Champa. Tapi proses itu berlaku tanpa persetujuan yang menyebabkan penggabungan politik itu sebenarnya tidak diiktiraf lah, kita kata iktiraf oleh Champa. Dan hal ini sebenarnya Badai Suaraja sebagai Raja Kelantan, dia sudah sedar dan memahami bahawa itulah percaturan politik yang dibuat oleh Yang Maya, tapi dia bertindak bersetuju dengan pendekatan itu kerana ialah satu langkah supaya dia dapat memerdekakan Kelantan daripada pengaruh Champa. Kira-kira dalam tahun 427 Masihi, serangan hukuman yang memang dinantikan oleh Raja Gunung tiba menerusi Langkah Suka. Serangan gunung ini dapat dipatahkan. Kemudian Raja Kalatana itu marah. Yang marah itu melancarkan serangan balas dan merebut Langkah Suka terus ke Tambralinga. Jadi bila perkara ini tak direstui oleh Gunung sebagai kerajaan yang menguasai Kalatana bagi pihak Champa, tindakan penggabungan itu dianggap sebagai suatu pengkhianatan. Maka Gunung telah bertindak menghantar tentera menyerang Kalantana melalui Langkah Suka, dan serangan yang berlaku itu berjaya dipatahkan oleh Kalantana. Bahkan bukan saja tentera Gunung dikalahkan, tetapi Kalantana telah bertindak menguasai Langkah Suka hingga ke Tambralinga. Tambralinga itu sekarang ni kita sebut sebagai Nakhon Si Thammarat, ataupun orang Melayu sebut sebagai Ligor. Ligor. Satu masa dikenal sebagai Tambralinga, pernah juga dikenali sebagai Sri Dharmaraja. Kemudian disebut dalam bahasa sebagai Nakhon Si Thammarat. Orang Melayu biasa di Kelantan sebut Ligor atau Legor. Legor ataupun Ligor. Itulah negeri yang telah dikuasai oleh Badai Suaraja ini. Selepas mengalahkan Gunung, tentera-tentera Gunung, dia menguasai Langkah Suka sehingga ke Tambralinga, menjadikan dia sebuah negeri yang besar dan luas. Dan Raja Champa ketika ini sebenarnya sedang terlibat dalam peperangan di Annam dan juga Tonking. Annam tu ialah Vietnam sekarang, Tonking itu satu wilayah yang lebih hampir dengan China, Tonking, yang menyebabkan tumpuan untuk menguasai negeri-negeri sebelah utara di China dan Vietnam Utara itu tidak boleh
ataupun menyebabkan Raja Champa tidak dapat memberi tumpuan untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya yang sedang mengalami pemberontakan daripada Kalatana. Daripada situlah Raja Badreswara Raja ini telah mengisytiharkan kemerdekaan Kelantan dan tidak lagi menghantar ufti kepada gunung. Jadi bermula daripada tahun 427 Masihi itu, Kelantana sekali lagi berjaya mencapai kemerdekaan daripada Champa. Dapat merdeka sekali. Kemudian kesan daripada kemerdekaan Champa oleh Kelantan itu, Raja Gunung iaitu Wan Saresta telah membuat satu persiapan baru untuk menyerang semula Yawadwipa ataupun kawasan Semenanjung ini, apabila mereka mulai sedar bahawa adanya hubungan diplomatik di antara Raja Kelantan, Badreswara Raja ini dengan Mara Cina yang berlaku sekitar 430 Masihi. Jadi bila berlaku hubungan diplomatik, artinya Kelantan akan mendapat perlindungan daripada Cina, dan sebab itulah Gunung menganggap itu satu ancaman. Sama ada ancaman dari segi kemungkinan Kelantan akan bertindak untuk menyerang gunung satu masa akan datang, ataupun kalau berlaku serangan daripada gunung, Funan ataupun Champa tu terpaksa mengambil kira perlindungan yang diberikan oleh Cina terhadap Kelantan. Maka disebabkan hubungan diplomatik ini, ketika Raja Wan Saresta itu bersiap-siap menyerang, tiba-tiba berlaku hubungan diplomatik yang menyebabkan Raja Saresta telah mengambil langkah untuk menghentikan rancangan untuk menyerang Kelantan kerana dia bimbang, takut menimbulkan kemarahan Cina kerana Kelantan ketika itu sudah berada di bawah naungan Cina. Sebenarnya bukan naungan, tapi ialah satu perhubungan politik ataupun diplomatik yang dibentuk, yang menyebabkan sekitar tahun 430 Masihi itu, rancangan-rancangan Funan ataupun gunung untuk menjajah semula Kelantan terhenti. Jadi negara Kelantana ini ketika ini ialah dalam bentuk 4 negara dicantumkan. Kemudian mereka menakluk Langkasuka sehingga Tambralinga. Jadi Kelantana ketika ini menyebut sebuah empayar besar. 4 negeri itu apa dia? Yang pertama Kuli ataupun Pahang sekarang. Yang kedua Tanah-Tanah iaitu Terengganu. Yang ketiga Gangga Negara atau Perak sekarang, termasuk Kelantan sebagai induknya. 4 buah negara ini yang telah memberontak terhadap Champa dan Gunung. Kemudian Kelantana berhasil pula menguasai wilayah Langkasuka atau Patani sekarang sehingga ke kawasan Tambralinga. Maknanya kalau sekarang ni Patani, daripada sempadan Kelantan sekarang Naratiwat sampai ke Patani, Saiburi, Patani, Nonci sampai ke Teba, sampai ke Cenok, sampai ke Songkla ataupun Senggora, Patelong, Badelong sehingga ke Ligur. Itu kawasan yang dikuasai di sebelah utara oleh Kelantana. Maka ketika inilah sebenarnya kita dapati bahawa catatan-catatan Cina telah mencatat tentang kedudukan Yawadwipa yang kita sebutkan dalam perbincangan sebelum ini, di mana pencatat Cina di dalam Sun Shu yang disusun oleh Shang Yao, iaitu seorang pencatat Cina sekitar tahun 414 hingga 512, telah mencatatkan bahawa negara Holotan, sebuah negara bernama Holotan, telah menguasai pulau ke atas pulau Shepo. Shepo itu yang kita bincangkan sebenarnya ialah Yawadwipa, itu disebut dalam bahasa atau sebutan Cina sebagai Shepo. Dan catatan Cina mencatatkan bahawa ketika itu Holotan menguasai ke atas Shepo. Jadi di sini pulau Shepo ataupun Shepo Shao ialah satu sebutan yang menyamai makna ataupun dari segi bunyinya kepada Yawadwipa.
Jadi di sinilah sebenarnya dalam catatan Cina kita dapati ada beberapa nama yang disebut oleh pencatat-pencatat Cina yang menggambarkan Kelantan. Antaranya nama-nama yang mereka sebut ketika itu ialah Kelantan disebut sebagai sebuah negeri yang bergabung untuk menyerang Campapura, dan Kelantan ketika ini disebut oleh Cina sebagai Holotan. Holotan ataupun Kolotan ataupun Koloce. Ahli-ahli sejarah yang menganalisis sebutan ataupun fonetik yang ada pada perkataan Holotan, Kolotan, Koloce, itu ialah sebutan yang merujuk kepada Kalatana, iaitu negeri Kelantan. Maka sebab itulah bila catatan Cina tu menyebut, Shongshu tu menyebut bahawa Holotan menguasai Yawadwipa ataupun menguasai Shepo. Maka di sinilah persoalan yang besar yang kita bahaskan beberapa siri sebelum ini. Apakah Yawadwipa itu merujuk secara khusus kepada Pulau Jawa ataupun merujuk kepada wilayah-wilayah yang kita sebut tadi, 4 buah negeri, dan juga kawasan daripada Patani sampai ke Ligor. Itu kawasan segenting kera ke bawah itu disebut sebagai Yawadwipa, yang pusat kerajaan yang menguasai seluruh wilayah ini ialah Holotan ataupun Kelantan. Jadi dalam perbincangan ini kita dapati bahawa dalam tempoh 500 tahun yang pertama ataupun mungkin 600 tahun sejak daripada sebelum Masihi, telah berlaku perubahan dan perkembangan kerajaan di Kelantan, bermula dengan Medanggana ataupun Maofan disebut dalam sebutan Cina. Kemudian muncul Kanjura Kanjura siapa nama tadi? Disebut dengan nama Kanjura Kunja, kan? Kanjura Kunja. Itu disebut dalam sebutan Cina sebagai Chu Tu Kun. Sebagai merujuk pada negeri tanah kunja itu, ada tanah hijau, kan? Kemudian selepas itu ketika keadaan politik mulai kompleks dengan perebutan wilayah, peperangan, penjajahan, ketika itu Kelantan bernama Kalatana, diperintah oleh Raja, dan ketika itu Kelantan sudah menjadi empire yang sudah saling menyerang dan saling menjajah, dan berlaku pertembungan pengaruh, iaitu yang pertama, Kelantan terpaksa berhadapan dengan pengaruh Funan yang pernah menjajah Kelantan, dan Kelantan juga menjajah Funan. Kemudian pada abad yang keempat, Kelantan terpaksa berhadapan pula dengan pengaruh Campa dan juga Funan sekaligus. Maka kisah-kisah peperangan, pertempuran yang kita sebutkan tadi, itu ialah pertempuran-pertempuran berlaku dalam usaha Kelantan untuk melepaskan diri daripada pengaruh kuasa-kuasa politik yang ada di tanah besar Indochina, ataupun dalam usaha Kelantan untuk bangkit sebagai sebuah empire politik yang baru. Jadi kita dapati dalam separuh kedua abad yang kelima, sekitar tahun 430 ke 450 Masihi, ketika itu Kelantan telah mengambil langkah-langkah politik yang sangat licik. Dengan nama Kalatana itu, Kelantan telah berjaya memujuk ataupun mempengaruhi raja ataupun gubernur Campa. Akhirnya Kelantan dapat menguasai 4 buah negeri, 3 buah negeri lain di Semenanjung, dan kemarahan kerajaan gunung ke atas Kelantan telah menjadi punca tindak balas Kalatana, dan dapat menguasai pula wilayah-wilayah sehingga ke segenting kera. Jadi kawasan itulah yang disebut sebagai Yawadwipa, dan disebutkan Holotan menguasai Yawadwipa. Jadi dalam tempus tersebut kerajaan Kelantan telah mengalami 3 kali pertukaran nama. Kemudian berdasarkan rekod-rekod India,
pada pertengahan abad yang ke-6 ataupun sekitar tahun 550 Masihi, muncul kerajaan baru di Kelantan. Dalam sebutan Cina saya sebut sebagai Chihtu, ataupun dalam sebutan India disebut Raktamritika. Selalunya dirujuk kepada Tanah Merah. Adapun hal berkait dengan Raktamritika ataupun Chihtu ini, kita akan perkatakan dalam sesi akan datang. Bagaimanakah sebenarnya keadaan kerajaan yang sudah jelas dan diperakukan oleh para sarjana bahawa bermula daripada kerajaan Raktamritika ataupun Chihtu ini memang dia sebuah kerajaan yang benar wujud di negeri Kelantan. Adapun 3 kerajaan yang pertama tadi itu ialah kerajaan-kerajaan yang disebutkan wujud tapi masih menjadi perbalahan di kalangan ahli-ahli sejarah, kerana atas sebab memberikan definisi ataupun menentukan lokasi kepada perkataan Yawadwipa itu. Maka ada orang mengatakan Kanjurakunja itu mungkin terletak di Pulau Jawa juga, kan, atau di tempat-tempat lain. Jadi di sini sehingga wujudnya Raktamritika itu yang sebelum itu masih lagi menjadi perbahasan. Tapi Ustaz Abdullah Nakula dia cenderung untuk menyebutkan bahawa Mendanggana, Kanjurakunja dan juga Kalatana itu di Kelantan. Saya rasa setakat ini Kalatana itu ataupun Holotan disebut oleh Cina itu tidak begitu menjadi pertikaian yang besar. Cuma kisah-kisah perkembangan kerajaannya itu tidak banyak diperbahaskan. Tetapi Kanjurakunja itu menjadi perbahasan di kalangan ahli-ahli sejarah. Apakah dia terletak di Kelantan atau di Semenanjung sebelah pantai timur, ataupun dia sebenarnya ialah sebuah kerajaan terletak di kawasan kepulauan, khususnya Pulau Jawa. Jadi apa yang kita perkatakan dalam sesi pada malam inilah kerajaan-kerajaan yang wujud pada awal zaman Yawadwipa, ataupun kita boleh katakan sebagai kerajaan-kerajaan purba di Kelantan atau kerajaan Kelantan tua. Sebelum kita perkatakan nanti ialah kerajaan Chihtu ataupun Raktamritika yang diterjemahkan sebagai Tanah Merah. InsyaAllah kalau kita ada peluang dan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, kita akan bincangkan berkenaan dengan kerajaan ini pada sesi yang akan datang. Tuan-tuan semua, harap boleh kita sama-sama mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dalam kita menangani COVID ini, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapat keselamatan daripada Allah Ta'ala dan kita dapat menangani wabak ini, virus COVID-19 ini, dan kita dapat menyelesaikan semua masalah-masalah yang timbul. Kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Itu saja dapat kita kongsi pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.